Yang berhormat Bekuk. Jemput. Selamat petang, salam sejahtera dan salam impian Johor. Yang berhormat Tan Sri Speaker, terima kasih kerana sudi memberi peluang kepada Bekuk untuk mengambil bahagian dalam pembahasan bajet 2017. Bekuk menafas sebar tahniah kepada Duri Yang Maha Mulia Tuanku sempena ulang tahun hari Kebetulan Duri Yang Maha Mulia Tuanku pada hari ini. Yang berhormat Tan Sri Speaker, pengangkutan awam yang lengkap amat diperlukan di kawasan Labis. Bukan sesekali Bekuk menekankan isu ini dalam Dewan yang amat mulia ini. Kerana Bekuk amat berharap agar kerajaan dapat mendengar suara semua lapisan masyarakat dan mengambil tindakan untuk mengkaji semula calangan tentang rancangan dan penyelesaian untuk meningkatkan sistem pengangkutan awam di Labis sehingga memanfaatkan layak tempatan. Bajet 2017 menyatakan bahawa jalan raya terbaik di luar bandar adalah sangat penting untuk menonjolkan kualiti hidup masyarakat kita. Melaluinya, hasil pertanian dapat segera dipasarkan dan aset ke hospital semasa kecemasan dapat dipercepatkan. Malah, ia membolehkan ekonomi kawasan luar bandar bertumbuh dengan lebih cerdas. Maka projek menaik tarafkan jalan sekamat ke Yong Peng amat digesakan untuk mempercepatkan kerja penatapan dan penyelenggaraan demi kemudahan pengangkutan dan memajukan ekonomi tempatan serta melangsangkan sektor pelancongan di kawasan Labis dan Bekuk. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Bekuk juga berharap supaya jawatan kuasa pengangkutan awam Johor yang akan ditubuhkan seperti yang dinyatakan dalam bajet 2017 dapat memainkan peranan dan berfungsi secara efektif pada masa kelak dan menjadi platform bagi memudahkan dan mempercepatkan proses membuat keputusan mengenai pelancangan dan pembangunan pengangkutan di awam di Johor. Sebagai contoh, Bekuk berharap agar jawatan kuasa pengangkutan awam Johor dapat mengkaji semula calangan untuk membina satu jalan pintas yang baru di Bekuk ke Paro yang melupakan harapan semua lapisan masyarakat sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jangan difikir bengkok tebu, bengkok pula manisnya. Bekuk berharap supaya calangan ini dapat diterima oleh kerajaan dan menunaikan hasrat rakyat tempatan serta membawa lebih ramai penancong yang melawat ke Bekuk sehingga mempergiatkan aktiviti ekonomi kawasan persekitaran. Yang berhormat Tan Sri Speaker, berkaitan dengan calangan Menteri Besar dalam Belanjawan 2017 untuk menambah peruntukan dalam program bas manfaat Johor sebanyak RM14.5 juta pada tahun harapan amat kami adu-adukan. Namun begitu, selain pertambahan jalak kawasan liputan bas bercuba ini, tiada ada dinyatakan pertambahan jumlah bas dan juga kawasan liputan di Laila yang lain. Oleh yang demikian, Bekuk ingin meminta kerajaan negeri untuk tidak hanya berfokus kepada kawasan bandar sahaja. Kita sedia maklum mengenai tahap kepadatan pengguna dan juga trafik di bandar-bandar besar seperti Johor Bahru dan Kudai. Tetapi program ini selanjutnya sudah boleh diperluaskan ke Laila yang lain seperti di kawasan Labis yang berhubungkan antara Laila atau pekan kecil seperti Bekuk dan banyak lagi pekan-pekan penting di Laila lain. Kawasan-kawasan ini memerlukan pengangkutan alternatif seperti bas manfaat Johor ini. Bekuk percaya warga luar bandar juga mempunyai keperluan yang berdesak untuk mendapatkan perkhidmatan ini. Pengguna luar bandar bukan hanya melibatkan golongan yang bekerja sahaja, mana ia amat diperlukan oleh golongan warga emas, wanita dan belia. Kami tidak meminta bas yang banyak, tetapi memandai untuk menyediakan sekurang-kurangnya dua buah bas bagi setiap daerah dengan sistem masa yang sesuai. Rancangan ini juga memenuhi tujuan kerajaan dalam bajet 2017 untuk mempertingkatkan dan meluaskan inisiatif pengangkutan awam bagi memudahkan penggerakan rakyat di Johor. Harus diingat, orang kampung pun bayar cukai juga. Mereka meneroka tanah, mereka pun bekerja membangun
membangunkan daerah dan menyumbang pembangunan negeri Johor. Tolong jangan abaikan keperluan mereka. Janganlah tumpuan perkembangan negeri hanyalah pada bandar sahaja. Sila lebih berfikir demi kawasan luar bandar seperti Labis dan Bekuk dari segi kemudahan dan kebajikan awam. Yang berhormat Tan Sri Speaker, berkaitan dengan projek mega menilai RM9 bilion untuk trek berkembar dan kereta api laju yang menghubungkan antara Gemas dan Johor Bahru ke Singapura. Cita-cita untuk mewujudkan satu sistem pengangkutan yang canggih sememangnya kami alu-alukan. Tetapi dalam konteks tempatan, Bekuk difahamkan kerajaan negeri belum mempunyai peran yang melibatkan pembangunan tempatan antara daerah di negeri Johor. Apa guna ada sistem yang hebat, canggih dan mahal, tetapi stesen-stesen kecil yang menjadikan nadi pengangkutan antara daerah terabai. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Bekuk menyentuh hak ini kerana sudah ada ugutan di kalangan pengguna tempatan yang menggodok tentang jadual masa yang baru kereta api Tanah Melayu yang menyusahkan pengguna. Sebagai contoh, pada penumpang yang berdekatan dengan stesen kecil seperti Labis dan Bekuk, mereka terpaksa naik ke stesen Gemas untuk mengambil perjalanan ke Kuala Lumpur atau utara. Masalah ini tambah menyusahkan apabila bukan sahaja harga tambahan semakin mahal, malah tiada satu bas atau bas awam disediakan untuk membawa pengguna luar bandar ke stesen Gemas. Kita harus sedar bahawa pengangkutan dray ini berpotensi menjadi pilihan utama penduduk luar bandar untuk ke bandar-bandar besar pada masa hadapan. Sekali lagi ingin Bekuk ingatkan bahawa keperluan pengguna ini meliputi kumpulan yang bekerja, berniaga dan orang muda yang melanjutkan pelajaran di luar. Justru itu, Bekuk meminta agar kerajaan negeri mengambil peluang ini untuk mengkaji dan mewujud satu pendekatan yang lebih sesuai agar masalah rakyat ini dapat diselesaikan. Yang berhormat Tan Sri Speaker, dalam ucapan kali ini, sekali lagi Bekuk ingin menekankan isu berkaitan projek Taman Kekal Pengeluaran Bangaran, yang mana status kejayaan projek ini masih belum dibentangkan secara komprehensif di Dewan ini. Beberapa persoalan yang Bekuk ingin timbulkan ialah, apakah pihak agensi yang terbabit seperti Jabatan Pertanian Negeri telah menyelesaikan beberapa masalah berkaitan projek tersebut, seperti ada laporan mengenai beberapa peserta projek yang dilaporkan menggunakan pekerja asing seperti di TKPM Sekejang. Sebahagian dari pekerja asing ini merupakan pendatang tanpa izin. Apabila berlaku tangkapan dalam operasi pembersihan, operasi projek TKPM pula terjadi pergantungan aktiviti pertanian kepada pendatang tanpa izin ini tidak seharusnya berlaku, malah ia bukan sahaja memberi kesan terhadap aktiviti TKPM dan pelawaritinya, malah ia boleh membawa risiko kepada keselamatan awam. Bekuk menggesa agensi terbabit untuk menyediakan mekanisme pemantauan berkaitan dengan masalah ini. Malah saya berharap sesuatu harus dilakukan agar projek TKPM ini mampu menarik minat anak muda untuk menyertai. Kita tidak perlu bergantung dengan tenaga kerja pendatang asing. Dalam aspek kesan-kesan GST, kita mendapati kesan terhadap kenaikan harga input harus diberi perhatian. Harga sumber keperluan seperti baja, racun, tali kawat, tali plastik pembalut buah telah meningkat. Jika berlaku kekurangan terhadap sumber-sumber ini, maka ia akan memberi kesan terhadap hasil pengeluaran TKPM dan pasti ia berjejaskan pendapatan peserta projek TKPM. Yang berhormat Tan Sri Speaker, isu seterusnya berkaitan dengan sistem bayaran pinjaman bank pertanian. Terdapat peserta projek TKPM dilaporkan gagal membuat bayaran pada tempoh bulanannya. Jika pihak bank mengambil tindakan mahkamah, pasti ianya berjejaskan peserta tersebut. Bekuk menyarankan agar masalah ini dapat diatasi oleh Jabatan Pertanian Negeri demi memastikan peserta ladang terus kekal dalam projek ini.
Bekal Kerajaan Negeri dan Jabatan Pertanian Negeri untuk membuka lebih banyak peserta dari pelbagai kaum baik Melayu, India dan Cina. Bekal yakin jika ia boleh dilakukan, pasti pengalaman dan kemahiran para peserta dapat disatukan untuk menaiki lebih banyak keuntungan dan kejayaan. Yang berhormat Tan Sri Speaker, di sini Bekal ingin menyentuh sedikit tentang usaha-usaha pertanian berskala besar yang dibuat oleh agensi dan kerajaan negeri. Menurut perangkaan tahun 2014 oleh Jabatan Pertanian Malaysia, negeri Johor merupakan negeri kedua di Semenanjung yang memiliki paling banyak keluasan tanah terbiar, iaitu sekitar 854 hektar yang dikategorikan sebagai tanah larat. Bekal ingin menontar sedikit pandangan bahawa selain daripada kelapa sawit, TKPM, getah atau nanas, mungkin kerajaan negeri atau agensi berkaitan seperti FEOCRA juga boleh melihat potensi penanaman pokok kayu deban bagi tanaman di tanah-tanah terbiar ini. Dari pemerhatian, pokok kayu deban mempunyai nilai komersial yang agak tinggi marah. Kos untuk menanamnya tidaklah setinggi kos penanaman pokok kelapa sawit atau getah. Pokok ini mempunyai kayu yang sangat kuat kukuh dan tahan lama. Ia amat berguna untuk industri pembuatan, perkayuan dan pembangunan. Yang berhormat Tan Sri Speaker, sementara itu penanaman pokok kelapa matap juga merupakan pilihan dan cadangan yang baik untuk digalakkan ditanam di tanah terbiar ini. Kelapa matap ini mendapat permintaan yang tinggi di kalangan pengusaha kelapa di Malaysia kerana bakar ini menghasilkan buah kelapa yang banyak dan cepat berbanding kelapa tinggi menaya yang sering kali ditanam sebelum ini. Kelapa matap merupakan kelapa jenis baru dipercayai mampu mengeluarkan sehingga 40,000 biji sehektar setahun. Isi kelapa matap adalah tebal dan kandungan santan yang tinggi. Bagaimanapun, penggunaan varieti kelapa matap telah membantu mengekalkan penanaman kelapa di sini kerana permintaan kelapa yang terus meningkat kerana keadaan cuaca iklim di Malaysia yang panas. Yang berhormat Tan Sri Speaker, tambahan pula, penanaman kelapa sering diintegrasikan dengan tanaman selingan seperti pisang, nanas, tanaman kontan seperti jagung, sayur-sayuran, keledek, keladi dan sebagainya. Kaedah ini akan memastikan petani mendapat pendapatan lebih cepat dan tinggi sementara menunggu pokok kelapa matap berbuah. Aktiviti peternakan seperti beternak ayam, kambing dan lain-lain yang sesuai juga digalakkan dalam program pemulihan kawasan kelapa oleh kerajaan. Secara keseluruhannya, kelapa varieti matap memberikan hasil buah kelapa yang tinggi dalam jangka masa panjang. Saiz buah matap yang besar bukan sahaja memberi kelebihan dari segi kos mengutip dan mengopek gudip, tetapi juga popular di kalangan pengguna. Yang berhormat Tan Sri Speaker, jika kerajaan dan agensi pertanian dapat membuat inisiatif kajian yang lebih mendalam, mungkin ada cara untuk mengkomersialkan tanaman ini secara lebih berluas dan memajukan tanah-tanah yang terbiar ini. Yang Bekal mengalu-alukan Johor Corporation membangunkan rangkaian usaha Bumi Putera dalam rangkaian hara bagi industri ayam penagihan berskala besar yang melibatkan kos sebanyak RM37.98 juta. Bagi industri ternakan lembu tenusu pula diusahakan oleh pihak swasta yang akan ditentukan kelak. Bekal berharap agar rancangan ini bukan sahaja terhad kepada Bumi Putera saja, malah kawan yang lain dan pengusaha kecil juga dapat turut menyertai dan memanfaat secara langsung Bekal agar kerajaan membekalkan bakal lembu yang berkualiti kepada pengusaha kecil supaya mereka dapat mengusahakan sendiri dan bukan memberi kepada syarikat swasta yang lebih berkemampuan. Sebagai contoh, labai pengusaha di Caah tidak mendapat bantuan daripada pihak berkuasa setakat kini. Yang berhormat Tan Sri Speaker, di samping itu, menurut statistik utama Farma 2014, tahap subsidi untuk komuniti susu hanyalah 5.4% daripada keseluruhan
pada tahun 2013. Adakah kerajaan ingat prestasi ini adalah memuaskan? Sepatutnya kerajaan harus berpekukuhkan dan memberi lebih tumpuan dalam bidang ini supaya kita betul-betul dapat mencapai tahap sara diri. Maka bagaimanakah kerajaan ingin menambahbaikkan bidang ini? Bekuk bercadang untuk membawa pihak berkuasa untuk turun padang, memantau dan memberi cadangan agar kita sama-sama berusaha untuk memajukan bidang ini. Yang berhormat Tan Sri Speaker, adalah sangat diagarakan dan dialu-alukan bahawa kerajaan ingin menangsang pembangunan segamat sebagai layar pertanian utama. Satu program khas yang dinamakan pembangunan Agro Mix Fund akan dilaksanakan di segamat. Program pertanian berseparuh berskala kecil ini pasti akan menjadi projek perintis dalam menyokong pengelolaan produk berasaskan pertanian, peternakan dan juga agriculture terutamanya di kawasan Labis dan Bekuk. Kerana di sini terdapat sebahagian besar perusaha pertanian yang merupakan pekebun dan peternak kecil. Bekuk berharap agar program ini bukan hanyalah khabar angin dan tiada tindakan yang agresif daripada kerajaan. Sebaliknya, kerajaan harus mempercepatkan program ini dan janganlah menghambakan harapan rakyat setempat. Yang berhormat Tan Sri Speaker, program pertanian layak yang dilancarkan oleh kerajaan negeri menggalakkan rakyat menghasilkan bahan makanan sendiri dengan menyediakan bantuan berbentuk benih, baja dan lain-lain keperluan yang telah memanfaatkan selama 404 orang peserta. Bekuk berharap agar program ini dapat dilanjutkan dan diperluaskan ke kawasan luar bandar seperti Labis dan Bekuk yang lebih bersesuaian kerana kebanyakan kawasan perumahan mempunyai kawasan lapan sendiri. Penduduk tempatan adalah lebih baik digalakkan untuk mempergunakan kawasan lapan mereka dan dengan penanaman sendiri untuk sara diri daripada membiarkannya. Yang berhormat Tan Sri Speaker, bagi meringankan beban dan kos sara hidup yang dihadapi oleh golongan nelayan yang terjejas kerana pelbagai aktiviti pembangunan dan penambakan di selatan Johor. Kerajaan negeri dalam Belanjawan 2017 mengatakan akan memperuntukkan sebanyak RM3.6 juta bagi meneruskan bantuan kewangan sebanyak RM2,000 kepada 1,800 orang nelayan berdaftar dan layak. Sebagai rujukan ahli Dewan dalam isu projek Forest City pada Julai 2014, kerajaan negeri mengumumkan penubuhan tabung pembangunan nelayan dan anggarkan kutipan hasil sekitar RM104 juta melalui cat RM30 bagi setiap kaki persegi dari site seluas 3,237.48 hektar dari projek tersebut. Oleh yang demikian, Bekuk meminta kerajaan negeri mengumumkan jumlah terkini hasil kutipan untuk tabung pembangunan nelayan tersebut sejak 2015 hingga kini. Hal ini penting bagi rakyat untuk mengetahui berapakah jumlah hasil tersebut dan bagaimanakah kerajaan negeri membelanjakannya. Yang berhormat Bekuk, sila gulung. Yang berhormat Tan Sri Speaker, selain daripada itu, Bekuk ingin menyentuh kembali persoalan berkaitan pembayaran ex gratia kepada nelayan yang telah diumumkan oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada tahun Mac 2015. Untuk makluman Dewan, pembayaran ex gratia ini adalah sebagai pempasan kepada golongan nelayan yang telah terjejas sumber nafkah secara kekal akibat projek pembangunan Tanjung PI Maritime Industry Park. Hingga kini, jumlah bayaran tersebut masih belum diumumkan dan persoalan lebih penting yang masih belum terjawab, pihak manakah yang menanggung kos pembayaran ini? Adakah pihak kementerian, kerajaan negeri atau agensi yang berkaitan? Bekuk memohon perkara ini diambil perhatian dan diberi jawapan. Yang berhormat Tan Sri Speaker, sejak bertahun-tahun yang lepas, penduduk di Jalan Kilang Caar saling mengalu bahawa terdapat sebuah kilang kelapa sawit yang terletak berhampiran dengan kawasan perumahan mereka selalunya menghasilkan habuk dan mengeluarkan asap hitam yang disaki akan menjejaskan kesihatan mereka. Walaupun mereka pernah menjalankan dialog dengan pihak kilang dan pernah membuat aduan dengan pihak berkuasa, namun keadaan
pencemaran udara yang disebabkan oleh kilang tersebut masih berlaku. Mereka masih tidak dapat sebarang laporan yang saintifik berkenaan dengan kualiti udara di kawasan perumahan mereka. Dan jawapan daripada pihak berkuasa serta tindakan yang sewajar daripada pihak kilang, mereka selalu dalam suasana ketakutan kerana asap hitam yang dikeluarkan dari kilang tersebut dan habuk bertaburan di halaman rumah yang disaki akan menjejaskan kesihatan mereka. Bekuk. Bajet 2017 menyatakan bahawa pitasi ekonomi kita yang memuncak dan menanggit tidak akan bermakna jika kualiti hidup menundun membumi. Kemudahan kesihatan halus dalam kelas termaju alam kita mesti dipelihara. Adakah keadaan yang dihadapi oleh penduduk CA memenuhi kenyataan berikut? Apakah pandangan dan tindakan yang akan diambil oleh kerajaan dan pihak berkuasa terhadap kes ini? Yang Berhormat Tan Sri Speaker, misi bajet 2017 termasuklah mewujudkan kemampuan material sebuah masyarakat yang terbaik dan ekonomi yang berjaya hanya akan terhasil melalui usaha gigih mewujudkan kemampuan material. Rakyat mahu kehidupan yang baik, selesa, memutu dan memaluan. Sekolah mesti berfungsi. Kemudahan asap air, elektrik dan jalur lebar mesti universal. Namun begitu, sejak beberapa tahun yang lalu, penduduk di Taman Sejati dan Taman Maju Jaya Labis masih tidak disediakan dengan perkhidmatan TM dan masih menunggu-nunggu lagi jawapan dan penyelesaian daripada pihak berkuasa. Mahu seribu daya, tidak mahu seribu adil. Penduduk di kawasan ini tidak menghadap jalur lebar mesti universal. Jika disediakan dengan kemudahan dan infrastruktur yang paling asas seperti perkhidmatan telefon talian dan wifi, cukup dah berpuas hati dan berterima kasih. Adakah keadaan seperti ini dapat mendapatkan jurang digital antara dua bandar dengan bandar seperti dalam maksud bajet 2017 ini? Adakah keadaan ini merupakan jangkaan dan tuntutan rakyat yang mahukan kemudahan awam terbaik yang sesuai dengan keperluan kehidupan moden? Bolehkah kerajaan tempatan maupun kerajaan negeri menyediakan prasarana terbaik untuk semua dalam persekitaran Johor yang semakin berubah laras? Yang Berhormat Tan Sri Speaker, kenaikan kadar inflasi kerana kenaikan harga barangan harian seperti minyak masak, petroleum, makanan dan sebagainya sejak kebelakangan amat membebankan rakyat, terutamanya lapisan masyarakat menengah yang tidak mendapat bantuan. Kenaikan kos sara diri memang tidak dapat dielakkan. Katanya kerajaan negeri amat memahami masalah peningkatan kos sara hidup dan menggunakan rasa prihatin yang sangat mendalam. Maka kerajaan harus memberi kain lebih baik daripada memberi ikan. Kerajaan harus mencipta peluang kepada rakyat untuk mencari lebih banyak pendapatan dan bukan hanya memberi subsidi atau bantuan khas. Berikut merupakan ucapan Bekuk untuk hari ini. Semoga pihak yang berkenaan dapat menyelesaikan masalah yang lama dihadapi oleh rakyat dengan terlebih dahulu sementara melancarkan projek pembangunan negeri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Hormat Bekuk.